Timbalan Ketua Menteri Sabah Datuk Seribu Mokhtaradin mengarahkan Majlis Perbandaran Sandakan MPS membaiki segera jambatan gantung usang di Kampung Nelayan Tengah Sandakan. Beliau berkata infrastruktur itu tidak wajar dibiarkan dalam keadaan usang, memandangkan ia menjadi laluan penting penduduk kampung termasuk murid dan pelajar untuk ke sekolah. Katanya jambatan gantung itu perlu dibaiki segera demi keselamatan murid dan pelajar sejurus dimaklumkan mengenai keadaannya yang membahayakan pengguna. Beliau mengulas gambar memaparkan seorang murid sekolah sedang melalui jambatan gantung usang yang membahayakan keselamatan di Kampung Nelayan Tengah Sandakan ketika hari pertama sesi persekolahan Penggal 3 2021-2022 semalam. Gambar berkenaan menunjukkan keadaan jambatan gantung terbabit yang usang dengan sebahagian strukturnya sudah hilang atau rosak, terutama bahagian lantai. Pemokhtar dan juga Menteri Kerja Raya Sabah berkata kerajaan mengambil berat aspek keselamatan pengguna, lebih-lebih lagi yang membabitkan murid sekolah. Sementara itu, pembangunan modal insan yang membabitkan generasi muda perlu diberi tumpuan sebagai asas penting dalam usaha negara mencapai wawasan kemakmuran bersama pada 2030. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, Datuk Insinyur Syahalmi Yahya berkata ia juga penting supaya negara dapat terus dibangunkan dari generasi ke generasi. Syahalmi yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Tanjung Keramat berkata menjadi harapan semua pemimpin masyarakat supaya dapat bersama-sama menyumbang ke arah membangunkan modal insan. Beliau sebelum itu berkata penganjuran program Smart Jawab SPM 2021 bertujuan untuk mempersiapkan pelajar di Putatan yang bakal menduduki SPM 2021. Untuk rekod program Smart Jawab SPM 2021 yang diadakan bermula hari ini hingga 19 Januari disertai lebih 650 pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM 2021 pada Mac depan. Program itu membabitkan 2 sekolah menengah di Putatan iaitu Sekolah Menengah Kebangsaan Tan Sau dan SMK Putatan. Manakala pasukan Gerakan AM PGA berjaya merampas 6.1 juta batang rokok seludup, pelbagai jenama membabitkan nilai rampasan 8.7 juta ringgit selepas memintas sebuah lori di tepi jalan Kampung Merotai Besar, Jalan Merotai, Tawau semalam. Lori jenis Nissan Yudi ditahan pasukan Task Force berisikan Batalion 14 PGA Tawau menerusi ops kontraben kira-kira jam 10 pagi. Komander Brigade PGA Sabah Senior Assistant Commissioner Abdul Rani alias berkata ketika menjalankan ops kontraban di Jalan Tawau ke Kalabakan mengesan sebuah lori warna kuning dengan tertutup kanvas di bahagian belakang dalam keadaan mencurigakan. Katanya pasukan Task Force kemudian mengekori lori berkenaan dari Jalan Merotai Besar menggunakan sebuah kenderaan sebelum mengarahkan pemandu memberhentikan kenderaan di tepi jalan Kampung Iban Merotai. Hasil pemeriksaan ke atas, lori berkenaan menemui kotak besar yang berisi rokok seludup pelbagai jenama. Abdul Rani berkata pemandu lori lelaki berusia 37 tahun ditahan kerana disyaki terbabit dengan kegiatan penyeludupan rokok. Menurutnya tangkapan dan rampasan dibuat kerana dipercayai terbabit dalam kegiatan penyeludupan rokok tidak bercukai. Menurutnya tangkapan dan rampasan termasuk lori dibawa ke Batalion 14 untuk tujuan dokumentasi. Tambahnya sebaik dokumentasi tangkapan selesai, semua rampasan akan dibawa ke Kastam Tawau untuk tindakan selanjutnya. Berita seterusnya, lelaki yang dilaporkan hilang ketika keluar menangkap ikan akhirnya ditemui meninggal dunia di muara sungai Kampung Lubok, Weston, Tanjung Beaufort hari ini. Mayat Zulkifli Jambul, 43 tahun, ditemui pada jam 4.14 petang dalam keadaan terapung oleh pasukan penyelamat pada hari kedua SAR dilakukan. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Beaufort Muhammad Hasbullah Nenggok berkata mangsa ditemui dalam keadaan terapung oleh anggota pasukan bomba sukarela bersama pasukan bomba dan agensi lain pada jarak kira-kira 1.5 km dari pos kawalan tempat kejadian. Mayat mangsa kemudian diserahkan kepada polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu operasi SAR turut dibantu oleh unit K9 dengan menggunakan anjing pengesan dan turut melibatkan anggota daripada pelbagai agensi termasuk polis, agensi penguatkuasaan maritim, PBS dan penduduk kampung. Mangsa dilaporkan hilang semalam selepas keluar menangkap ikan di muara sungai berkenaan.
Baiklah, ini merupakan berita terakhir dari kami, di mana acara keramaian sempena sambutan Tahun Baharu dikhawatiri menjadi punca peningkatan mendadak 92 kes baharu COVID-19 di Sabah hari ini. Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19 Sabah, Datuk Seri Masri Manjun berkata, peningkatan kepada 253 kes itu berbanding 161 kes malam adalah sesuatu yang membimbangkan. Katanya lebih membimbangkan kes harian di Sabah mungkin akan terus tinggi selepas ini jika acara sambutan Tahun Baharu menjadi punca penularan jangkitan. Sementara itu, Masidi yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Negeri berkata, lebih banyak daerah mencatat kes baharu yang tinggi hari ini dengan 10 daerah merekodkan kes 2 angka berbanding hanya 5 daerah semalam. Dalam pada itu, Masidi berkata 50 daripada 253 kes hari ini atau 19.76% dikenal pasti membabitkan kanak-kanak di bawah umur 12 tahun yang belum layak menerima vaksin. Jelasnya, statistik jangkitan yang membabitkan kanak-kanak bawah 12 tahun agak tinggi dan membimbangkan. Katanya diharapkan semua ibu bapa dan juga guru di sekolah mengambil langkah dan inisiatif yang boleh mengurangkan risiko jangkitan terhadap mereka yang masih belum layak menerima vaksin. Teruskan bersama kami di asoka.com, berita komprehensif.